Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Pertamanya saya doakan semoga jemaah semua sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua dan di bawah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di dalam perkongsian membicarakan ayat-ayat di dalam surah Al-Kahfi. Kita sampai kepada ayat 223. Okey. So kita perdengarkan dulu bacaan ini daripada qari insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Sadaqallahul azim. Ayat surah Al-Baqarah 220-23. Yang antara lain bermaksud isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut apa yang kamu sukai dan sediakanlah amal-amal baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya, yakni pada hari akhirat kelak, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini ada dua kisah yang diriwayatkan dari segi asbabun nuzul ayat ini. Kisah yang pertama ialah kisah yang merujuk yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, okay, yang mengisahkan tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang pada satu ketika, pada satu hari dia telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Ja'a Umaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah binasa. Sesungguhnya aku telah binasa. Wah, bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membinasakan kamu? Apa yang membinasakan kamu? Maka berkatalah Umar, kerana sudah menjadi tradisi di kalangan sahabat, dia akan bertanya kepada Rasulullah daripada permasalahan-permasalahan yang sekecil-kecil permasalahan sehinggalah permasalahan yang sebesar-besar. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah binasa. Rasulullah bertanya, apa yang membinasakan kamu? Maka berkata Umar bin Khattab, bahawa malam tadi aku telah mendatangi isteriku dari belakang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab akan pengaduan Umar itu. Dan diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, Allah mewahyukan ayat tersebut sebagai menjawab kepada persoalan yang diutarakan oleh Umar bin Khattab. Maka setelah mana diwahyukan ayat ini, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datangilah isteri kamu mengikut apa yang kamu suka kecuali dua perkara, iaitulah ketika mana dia di dalam haid, dan juga jangan berdatangi isteri kamu melalui kemaluan dubur. Melalui dubur. Kisah yang kedua ialah kisah yang berlaku di zaman juga Rasulullah SAW, diriwayatkan daripada Jabir ibni Abdullah, iaitu dia berkata bahawa orang Yahudi menjadi satu perkara yang lumrah, satu perkara yang diketahui di kalangan mereka, bahawa mereka ini tidak akan mendatangi isteri melalui bahagian belakang, melalui belakang isteri, tidak menyentuhi isteri melalui belakang isteri, kerana mereka berpendapat bahawa perkara tersebut akan menyebabkan anak yang dilahirkan kemudian ahwal ni ialah juling. Anak itu akan menjadi juling matanya. Maka diturunkan ayat ini. Itulah ayat yang kita bacakan sebentar tadi sehinggalah ke akhirnya, yang menceritakan bahawa kedua-dua perkara yang diutarakan kepada Rasulullah adalah perkara yang tidak ada di dalam syariat,
Bahkan yang ada di dalam syariat Islam ialah sebagaimana yang disebut di dalam ayat ini. Iaitulah nisa'ukum harthul lakum. Bahawa perempuan-perempuan kamu adalah tempat cucuk tanam ataupun tempat untuk kamu bercucuk tanam. Iaitulah nisa'ukum ini perempuan-perempuan bermaksud isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu, itu maksud dia. Okay? Daripada imra'atun ialah seorang perempuan. Kalau kita kata imra'atuka, perempuan kamu, itu bermaksud isteri kamu. Kalau dalam bahasa Arab, itu bermaksud perempuan kamu, iaitulah isteri kamu. Bukan bermaksud yang lain. Kebiasaannya, lumrahnya begitu. Maka, nisa'ukum harsun lakum. Okay? Harsun ialah tempat bercucuk tanam. Yang mana kita tempat untuk kita bersama, melalui apa yang telah pun disyariatkan, melalui apa juga yang kita suka. Kecuali dua perkara tadi. Bagaimana itu terpulang pada kita, kecuali dua perkara tadi. Ketika mana dia dalam haid, jangan berdatangi isteri, dan juga jangan berdatangi isteri melalui dubur. Dua perkara itu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam menerangkan apa ya permasalahan Umar bin Al-Khattab. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah. Ata u'tu. Kan? Ata u'tu. Cuma datang fa di situ, maka berlaku i'lal wa tabdil. Dia jadi fa'tu. Asalnya u'tu. Maknanya datangilah harthakum. Maknanya tempat cucuk tanam kamu, iaitulah isteri-isteri kamu tadi. Okay. Anna syi'tum. Anna bermaksud dua. Satu, anna sebagaimana yang kamu mahu. Dan juga di mana yang kamu mahu. Maknanya dalam keadaan sama ada di hal, keadaannya bagaimana, ataupun mahal, ataupun tempat yang kamu mahu. Maknanya dia dua perkara. Dia merujuk kepada dua perkara. Sebagaimana merujuk tempat, sebagaimana tempat yang kamu mahu, ataupun sebagaimana cara yang kamu mahu. Anna syi'tum. Dia merujuk kepada dua, hal dan juga mahal. Perkataan u'tu tadi, kalau kita nak tengok, dia daripada ata ya'ti. Itu asal dia. Ata ya'ti. Kemudian nama dia ityan. Itu kalau kita nak tengok dari segi mapping dia lah. Nama, mudhari' dia dan juga isim atau nama kata fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga nama. Okey, syi'tum daripada sya'a fi'il madhi dia. Maknanya kamu mahu. Apa ni sya'a bermaksud mahu. Dia mahu. Syi'tum kamu mahu. Kamu merujuk kepada ramai. Antum. Okay. Perkataan qaddimu juga adalah, qaddimu ni adalah fi'il amar. U'tu tadi fi'il amar. Qaddimu pun fi'il amar. Qaddim. Dia daripada qaddama yuqaddimu. Qaddama yang kedua ni. Qaddama yuqaddimu. Itu fi'il madhi dia. Qaddama yuqaddimu fi'il mudhari'. Kalau nama dia taqdim. Kata nama dia ataupun masdar dia taqdim. Wa qaddimu, maka persembahkanlah. Qaddimu maknanya persembahkanlah. Yang ini persembahkanlah apa? Amal kebajikan. Maknanya buatlah amal kebajikan. Itu dimaksudkannya. Buatlah amal kebajikan, buatkanlah amal salih li anfusikum, untuk diri-diri kamu. Daripada nafsun. Nafsun mufrad dia ialah mufrad. Jamak dia adalah anfus, ataupun satu lagi kata dia nufus. Ia juga nufus. Li anfusikum, untuk diri kamu. Buatlah perkara yang baik untuk diri. Persembahkanlah perkara yang baik, amal kebajikan yang baik, amal saleh untuk diri kamu. Ia juga merujuk kepada gesaan ataupun saranan supaya mendapatkan zuriat yang baik. Kerana zuriat yang baik ini, anak yang saleh itu, dia akan memberikan kita saham yang baik di hari akhirat kelak, bahkan ketika mana telah kita mati atau kita telah meninggal dunia kelak. Sebenarnya disebutkan di dalam hadis bahawa idza matal insan iqata'a 'amaluhu illa min salasah, kan? Sadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, au waladun salih yad'u lah. Yang ketiga ni, waladun salih. Itu adalah zuriat yang baik. Kerana anak yang baik itu yang mendoakan kita, buat amal kebajikan dan menyedekahkan kita dengan amal-amal kebajikan. Ia menjadi saham kepada kita. Maka gesaannya supaya qaddimu li anfusikum. Maka dapatkanlah zuriat yang baik. Kerana ia menjadi saham kepada kita
di hari akhirat, di hari akhirat kelak. Bahkan setelah mana kita meninggal dunia, amal itu akan berterusan daripada zuriat yang baik, daripada anak yang baik, anak yang saleh. So qaddimu ialah perkataan fi'il amar. Dia daripada qaddama yuqaddimu. Yang kedua ni. Qaddama yuqaddimu. Kata nama dia taqdim. Nama dia taqdim. Okey. Qaddimu merujuk kepada antum, fi'il amar untuk antum ramai, kamu ramai. Maka dia kata qaddimu. Okay. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada ittaqa, fi'il madhi dia, yattaqi, fi'il mudhari' dia, ittaqi, qaf, ittaqi. Itu untuk anta. Kalau antum ramai, kamu ramai, ittaqu. Jadi macam ni. Ittaqi, yattaqi. Ini nama dia lah, ittiqa. Itu kalau kata nama dia atau masdar dia. Jadi dia ittaqu antum. Takutlah siapa? Takutlah Allah Subhanahu wa ta'ala. So Allah di sini menjadi objek ataupun maf'ul. Takutkan siapa? Kamu takutkan Allah. Allah. Jadi maf'ul ataupun objek dia. Kita takutkan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah. Daripada i'lam. Maknanya untuk antum juga fi'il amar. So i'lamu fi'il amar untuk antum. Ittaqu fi'il amar untuk antum. Qaddimu fi'il amar untuk antum. Fa'tu fi'il amar juga untuk antum. So banyak fi'il amar ni di sini ya. Okey. Sebagai kerana dia seolah berbicara dengan kita. Allah berbicara dengan kita. Annakum mulaqu, sesungguhnya kum antum, yakni orang-orang yang beriman, antum. Mulaqu, akan bertemu. Mulaqu maknanya orang yang bertemu. Sesungguhnya kamu orang-orang yang bertemu nanti. Bertemu siapa? Hu merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu semua ini adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Dia mulaqu, asalnya mulaquna, ramai. Dia mulaqun, ramai. Untuk antum, dia nama, kata nama. Mulaqun, maknanya ramai. Kalau seorang yang bertemu, dia kata mulaqi. Anta mulaqi. Awak orang yang bertemu. So, mulaqun ialah orang-orang yang bertemu. Merujuk kepada ramai. Kan? Sesungguhnya kamu adalah orang yang akan bertemu. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hu itu merujuk kepada Allah. Wa basyiril mu'minin. Basyara, yubasyiru, basyir. Basyir, fi'il amar dia. Daripada basyara, yubasyiru, kata nama dia basyir, tabsyir, cuma fi'il amar dia basyir. Basyir. Cuma bila mana basyir, maknanya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dia adalah untuk anta tu. Basyir merujuk kepada anta. Itulah merujuk kepada Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kabarkanlah berita gembira. Itu maksudnya basyir. Al-mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kerana orang yang beriman bila dia bertakwa, beramal saleh dengan amal-amal yang saleh, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh dia, dengan takwa dia nanti itu, maka dia pasti akan mendapat apa? Mendapat balasan yang baik. Kan? Jaza balasan yang baik. Bila mana balasan yang baik itu bermaksud akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu diakhiri ayat ini dengan wabasyiril mu'minin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. So kata-kata tadi iaitulah fi'il ataupun kata kerja yang kita ambil tadi, boleh kita rumuskan sebagainya seperti berikut ya. Ata ya'ti, cuma ata, kalau ata ni ialah dia daripada, kalau dalam mapping yang 10 tu yang kita ambil sebelum ni, ata ni daripada pattern yang pertama ni. Ata. Kalau qaddama, kerana ada sabdu tu, dia daripada pattern yang kedua. Daripada fa'ala. Qaddama fa'ala. Ittaqa, dia adalah ifta'ala. Ifta'ala ni daripada pattern yang ke-8. Ifta'ala. Kan? Ifta'ala. Dan basyara daripada pattern yang ke-2. So ini pattern 10 ni. Pattern ni kita akan perkembangkan kerana daripada pattern yang 10 ni dia akan pecah-pecah lagi kepada beberapa perkataan-perkataan yang lain yang menjadi pendaharan kataan di dalam bahasa Arab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.